Cara legakan gastrik, sakit ulu hati dan kembung dalam satu hari tanpa ubatan hospital. Video ini bakal membuka mata anda tentang cara unik tapi berkesan untuk hilangkan terus gastrik selama-lamanya secara semula jadi tanpa ubat hospital. Walaupun ia nampak macam indah khabar dari rupa, tapi ia sudah dilakukan ratusan ribu orang serata dunia. Tapi sebelum kita mula, anda wajib memahami beberapa perkara ini. Apa sebenarnya gastrik dan kenapa anda menghidapnya? Apa yang tak berkesan untuk mengubati gastrik dan apa yang menyebabkan ia lebih teruk? Dan satu-satunya cara paling berkesan untuk hilangkan gastrik selama-lamanya. Jika anda tonton video ini sampai habis, anda boleh hilangkan terus penyakit gastrik dalam 30 hingga 60 hari. Mengelakkan sakit ulu hati, heartburn 2 jam dari sekarang. Menghilangkan rasa sakit dada dan terbakar di dada. Menghindarkan kembung perut, angin dan sendawa. Mendapat tidur yang lebih lena tanpa kesesakan di perut dan dada, minda yang lebih fokus, badan kurang letih dan rasa lebih sihat, mengurangkan risiko kanser, jimat duit dari ubat-ubatan hospital. Apa yang anda bakal belajar sekejap lagi terbukti melalui kajian klinikal. Jika anda mahu belajar cara menghilangkan terus gastrik, GERD, acid reflux atau heartburn yang anda hadapi tanpa side effect, tanpa dadah, tanpa antacid, saya mohon baca secara terperinci. Hakikatnya 95% pesakit gastrik yang mengambil ubat hospital hanya melegakan gastrik sementara saja. Ia bukan penyelesaian muktamad. Sudah berapa kali anda terpaksa jumpa doktor walaupun sudah diberikan ubat dan rawatan? Assalamualaikum, nama saya Faisal. Alhamdulillah, saya tiada gastrik. Tapi orang-orang yang paling hampir dengan saya adalah pesakit gastrik yang tegar. Walaupun saya sendiri tak tahu keperitannya, tapi saya tahu apa ertinya bila kawan serumah kejutkan saya pukul 2 pagi untuk dihantar ke hospital. Saya cuma boleh melihat apabila beliau berguling-guling kesakitan di atas lantai. Saya cuma boleh angguk bila beliau kata berdiri tak kena, duduk tak kena, baring pun tak kena. Cuba hendak sendawa tapi angin tak boleh keluar dan saya kebiasaannya bengong. Tiada apa yang dapat saya tolong melainkan hantar dan teman di hospital saja. Tak kira berapa kali mereka jumpa doktor, termasuk doktor pakar, mereka masih kena serangan gastrik. Walaupun sudah ambil ubat, mereka tetap rasa pahit di mulut, terbakar di dada dan menyucuk di ulu hati. Mereka sangka yang penyakit mereka ini takkan boleh diubati. Mereka rasa yang mereka akan menghidap gastrik seumur hidup. Mereka putus asa dan berhenti berikhtiar. Mungkin anda pun pernah terfikir begini. Mungkin anda sedang fikirkan sekarang. Tapi saya mohon anda tangguh dulu fikiran tersebut. Teliti dulu apa yang saya kongsi di sini. Pengalaman ini membuatkan saya banyak membaca dan mengkaji mengenai gastrik dan cara alternatif untuk merawatnya. Ribuan muka surat saya baca bagi memahami penyakit ini dan cara merawatnya dari perspektif perubatan dan dari sumber yang saintifik. Hasil dari kajian saya ini, saya telah jumpa kaedah rawatan holistik alternatif yang sudah diamalkan ribuan pesakit gastrik. Mereka sudah 100% hilang terus penyakit gastrik mereka selepas 7 minggu mengamalkan kaedah ini. Sakit ulu hati atau heartburn hilang dalam masa beberapa jam. Lain-lain sakit dari gastrik seperti sakit perut, kembung, sendawa, sakit dada dan terasa seperti kekenyangan melampau hilang 100%. Mereka lebih rasa ringan dan bertenaga. Mereka merasai perubahan drastik dalam kesihatan mereka secara am. Ubatan hospital seperti PPI banyak side effect. Agak pelik kan macam mana ubat yang dibekalkan doktor boleh ada side effect. Tapi siapalah saya yang mahu mencabar doktor. Jadi saya faham kalau anda kurang percaya kata-kata saya. Tak apa, anda boleh sahkan sendiri fakta ini dengan mudah. Anda cuma perlu pergi ke Google dan type saja PPI side effect dan bacalah ada beratus artikel demi artikel yang wujud. Contohnya The Harvard Medical School ada menyatakan doktor-doktor sedia maklum yang PPI boleh menyebabkan wujudnya banyak gastrin, satu hormon penting bagi perut. Terlalu banyak gastrin boleh menyebabkan perut mengeluarkan lebih banyak asid jika ubat PPI berhenti diambil. Ini bermaksud ubat PPI perlu dimakan jangka masa panjang. Jika tidak, gastrik akan lebih teruk. Antacid juga ada side effect.
Jika anda cari di Google, anda akan dapati ratusan artikel saintifik mengenai antacid yang boleh menyebabkan darah tinggi, sakit kepala, lemah otot, pertambahan toksik dalam badan, kesan negatif pada sistem kardiovaskular, komplikasi neurologikal dan lain-lain side effect. Ubatan yang bertujuan merawat sakit ulu hati atau heartburn boleh mengganggu keseimbangan dalam badan, fungsi hati, menambah toksin, racun lainnya dan merendahkan metabolisme badan. Benar, ubatan hospital membantu. Ia boleh melegakan simptom-simptom yang sangat khusus. Tapi ia tak mengubati secara total. Ia bukan penyelesaian jangka masa panjang. Mengikut kajian saya, ada 3 kunci utama jika anda mahu bebas dari penyakit gastrik. Kunci pertama, ada kaitan rapat antara makanan dan gastrik. Tapi makanan bukan satu-satunya penyebab. Ada beberapa penyebab gastrik yang lain yang saya akan terangkan sekejap lagi. Anda mungkin sangka yang anda hanya perlu elak makanan tertentu. Tapi yang tak biasa anda dengar adalah anda harus makan benda penting tertentu. Dan yang ini mungkin yang belum pernah dengar. Anda harus makan kombinasi makanan tertentu tanpa dicampur-campur dengan makanan yang tidak sesuai dimakan bersama. Baik, kita tengok dulu makanan yang harus dielak. Ada 2 kategori makanan yang mesti dielak. Produk tenusu atau laktosa, kecuali susu kambing. Manusia adalah satu-satunya spesies yang minum susu hasil daripada spesies lain. Kita tak boleh hadam susu dengan baik selepas berusia 7 tahun. Kita bukan seperti anak lembu yang minum susu ibunya. Susu juga bersifat asid. Ia boleh tambah risiko acid reflux. Fruktosa atau gula yang banyak terdapat dalam minuman tin boleh menyebabkan kembung, angin, cirit-birit, sakit-sakit badan. Kunci kedua, gastrik bukan masalah dengan perut dan esophagus anda semata-mata. Ia satu petanda yang badan anda kurang sihat. Anda mungkin kurang keperluan tertentu dan terlebih toksin tertentu. Badan anda sedang berbicara dengan anda. Ia mengeluarkan petanda-petanda tersebut dalam bentuk gastrik untuk menyatakan yang badan anda tak sihat. Jika anda pernah lihat sukan tinju, seringkali anda salah seorang akan terkena knockout dan pitam. Ini kerana badannya sudah tak boleh tahan lagi menerima pukulan demi pukulan. Tapi peninju tak mahu dengar kata badan dan teruskan bertinju. Oleh itu, badan buat keputusan sendiri untuk pitam bagi melindungi dirinya dari lebih banyak kerosakan. Anda perlu dengar dan perhati apa yang badan anda cuba bisik. Anda perlu berusaha untuk mengamalkan kehidupan yang lebih sihat dari segi pemakanan, spiritual, mental dan fizikal. Kunci ketiga, anda mesti faham apa yang menyebabkan gastrik dan kenapa anda menghidapnya. Ada 4 faktor utama penyebab gastrik. Pertama, pemilihan pemakanan. Apa yang anda makan boleh menyebabkan gastrik. Kedua, pembiakan kandida albicans yang berlebihan di usus. Ketiga, terlalu banyak toksik dalam badan. Keempat, stres, tak cukup tidur dan obesiti. Mungkin anda pandang remeh tentang kaitan stres dan gastrik, tapi cuba lihat beberapa artikel saintifik ini. Heartburn secara am tidak begitu berbahaya, tapi heartburn dan stres boleh menyebabkan ulcer dan ulcer boleh berbahaya. Dan yang ini pula, mengikut beberapa kajian dan survey, stres boleh menyebabkan sakit ulu hati atau heartburn. Dan artikel ini pula, stres mengubah aliran darah dalam badan. Bila badan stres, ia mengalirkan lebih banyak darah ke otot, lengan, kaki dan kurang darah pergi ke perut. Ini menyebabkan makanan lambat dihadam dan berada dalam perut dalam jangka masa lebih lama. Itulah dia, 4 faktor besar yang menyebabkan gastrik. Anda boleh dapatkan penerangan terperinci bagi setiap faktor tadi sebentar lagi. Tapi sebelum itu, apakah makanan yang patut anda elak? Lemak harus dielak. Ada lemak yang mengubati, ada lemak yang membunuh. Bagi pesakit gastrik, terlalu banyak lemak boleh menyebabkan acid reflux. Anda mesti letak matlamat untuk cuma ambil 30% lemak yang baik dari jumlah makanan yang diambil. Ingat lemak baik, bukan lemak jahat. Lemak jahat adalah makanan bergoreng dengan minyak sawit, margarin, krim, mayones dan keju. Jika anda makan terlalu banyak makanan berasid seperti burger, makanan bergoreng serta makanan susah dihadam, makanan ini juga menghasilkan asid. Lemak yang bagus adalah minyak zaitun dan minyak ikan. Okey, apa lagi yang harus dielak? Makanan pedas dan berempah. Anda juga mesti elak makanan pedas, terutama bila perut kosong.
Kebanyakan rempah ratus yang boleh menyebabkan acid reflux adalah bawang putih, cili, kari, lada hitam dan bunga cengkeh. Lagi, gula. Gula dalam manisan, dessert, air tin, roti akan jadi makanan pada bakteria Candida albicans yang ada dalam usus. Ini menyebabkan bakteria tersebut menghasilkan gas dalam usus yang akan melambung naik dan menolak asid dalam perut anda ke atas. Ada banyak lagi senarai makanan yang mesti dielak, tapi kita kesuntukan masa. Jadi saya teruskan dengan makanan yang mesti dimakan. Apa pula makanan yang mesti dimakan? Fiber. Makanan berfiber tinggi akan bantu serap dan mengeluarkan toksin. Ini akan mengelakkan banyak penyakit. Ia memudahkan anda buang air, mengelakkan ulcer, mengawal gula badan dan mengurangkan berat badan. Anda perlu makan fiber yang larut air dan yang tak larut air. Fiber yang larut air adalah oatmeal, buah, sayuran. Fiber yang tak larut air adalah wheat bran, kulit buah dan sayuran dan kulit bijan. Makanan tenusu seperti susu, keju dan juga daging tak mempunyai fiber langsung. Anda mesti juga makan makanan yang membersihkan usus dan perut. Buah-buahan, sprout, bayam, bell pepper, celery, lettuce, asparagus, brokoli. Ini semua sayuran yang membersihkan usus. Wheatgrass adalah sejenis superfood. Ia boleh mengubati gastrik dalam masa yang singkat jika dimakan setiap hari atau hanya beberapa kali seminggu. Saya faham anda tentu fikir, susahnya nak mencari dan beli makanan ni. Jangan risau dulu. Sebentar lagi saya akan terangkan di mana anda boleh dapatkannya dengan mudah dan cepat. Dan boleh didapati di seluruh Malaysia, tak kira anda berada di mana. Saya akui tak masuk akal kita nak beli setiap dari bahan makanan yang amat sukar dicari ini. Oleh itu saya mengesyorkan kesemua superfood ini digabungkan, diambil dalam bentuk yang lebih mudah dalam satu sachet. Produk ini namanya Alkalizing Green Plus. Singkatnya AGP. Ia keluaran Bumiputra Islam yang sudah lebih 20 tahun beroperasi. FA Herbs sudah dalam lingkungan 20 tahun berpengalaman dalam bidang kesihatan dan kecantikan berasaskan herba dan alam semula jadi. Ya, mereka bukan saja diberi amanah untuk mengeluarkan beberapa produk bagi syarikat ternama seperti Amway dan Causeway, tetapi juga dianugerahkan sijil SIRIM, JAKIM, ISO, UKAS dan pelbagai lagi anugerah kerana mereka hanya menggunakan bahan bermutu dengan piawaian tinggi dan selamat diambil. AGP tiada gula, sangat tinggi dalam fiber, rasanya segar dan tidak muak. Ia tiada bahan pengawet, ia mempunyai bahan super antioksidan, ia juga mempunyai prebiotik dan probiotik. Ia juga mempunyai CoQ10 yang larut dalam air, satu bahan yang mahal tapi berkesan, bagus bagi yang ada masalah darah tinggi atau jantung. AGP juga penuh dengan mineral beralkali, mempunyai bukan satu tapi banyak superfood organik yang telah disahkan. Ia juga mengandungi 15 sumber sayuran hijau yang padat dengan nutrien, tinggi dalam kalsium dan magnesium supaya ia cepat diproses dan diserap. Ia punyai barley grass dan wheatgrass, makanan yang amat beralkali untuk mengimbangi badan berasid terutama jika gastrik. Banyak kajian menunjukkan barley grass juga boleh mengurangkan berat badan, menurunkan kolesterol, malah mengurangkan kanser. Ia juga mengandungi bayam, bijan, flaxseed, spirulina organik, artichoke, apple pectin, ekstrak aloe vera, kale, asparagus, brokoli, parsley, alfalfa organik, green tea, chlorella organik dan banyak lagi makanan lain yang bertujuan untuk menjadikan badan anda lebih beralkali untuk mengelakkan pelbagai jenis penyakit terutamanya gastrik dan GERD. Saya harap anda boleh cuba Alkaline Green Plus hari ini. Ini pengalaman salah seorang pelanggan kami yang baru pertama kali mencuba AGP. Beliau mengidap gastrik. Katanya, saya dah cuba, ada perubahan dengan lambung saya. Saya dah tak takut lagi makan pedas dan minuman yang bergas. Jadi saya minta diskaun untuk pemilihan yang kedua dan seterusnya. Seluruh bandar Bintulu saya cari AGP tapi tak ada. Memandangkan saya jauh, saya minta diskaun untuk pembelian lebih dari satu. Okay, AGP the best. Dan ada lagi testimoni-testimoni lain dari customer kami yang lain. Aprizal cakap, Alhamdulillah buat masa sekarang produk ini memang berkesan, masalah perut dan gastrik berkurangan sekarang ini. Ini pula dari seorang lagi, dia kata bagus, dulu saya selalu kembung tapi angin tak keluar. 3 hari setelah saya cuba AGP, kini saya kerap membuang angin, selesa sikit perut saya. Saya memang mempunyai masalah angin yang kronik sampai sesak nafas. Dan ini pula, saya sebenarnya dah lama tak gastrik. Saya ambil AGP ni untuk buang angin dalam badan.
Masa saya mula-mula ambil AGP, saya tengah demam urat, lenguh-lenguh badan tak bermaya. Lepas ambil 2 paket, Alhamdulillah hilang lenguh-lenguh kat betis. Badan pun rasa macam bertenaga. Dari Subaidah pula, saya minum 1 sachet 1 hari. Lepas minum 7 sachet, saya perasan rasa lapar berkurangan. Kuantiti makanan pun tak banyak. Saya rasa gastrik saya sembuh selepas minggu minum AGP. Dan ini dari Afikah ya. Ya, sejak minum AGP, saya tak ada sakit ulu hati. Penghadaman pun lancar. Kalau dulu bulan puasa selalu tak selesa. Sekarang dah okey bila puasa. Nur Fadilah pula, Waalaikumsalam. Saya belikan untuk suami saya. Badan saya selalu berangin sampai nak termuntah-muntah kalau angin susah nak keluar. Tapi selepas cuba AGP ni, Alhamdulillah tak ada angin yang melampau-lampau seperti sebelum ini. Okey, dan ada lagi salam Nisa. Alhamdulillah gastrik dah tak menyerang lagi dan tanda-tanda nak datang gastrik pun tiada. Contohnya bila terpaksa berlapar seketika jika lewat makan. Makan tak menentu pun tiada masalah. Bonus tambahan, saya rasa kenyang lebih lama setelah sarapan seawal pukul 8 pagi. Biasanya pukul 11 dah mula rasa lapar, tapi lepas amalkan AGP pagi-pagi sebelum sarapan pukul 12 tengah hari masih bertahan. Syukur. Okay, ada banyak lagi Waalaikumsalam. Sorry lambat reply. Selepas guna produk tu saya rasa macam lega, tak rasa pedih kat hulu hati. Satu lagi, saya perasan berat badan saya turun sedikit. Mula-mula guna memang selalu pergi tandas juga. Selepas tu kembali normal. Terima kasih. Okay, dan banyak lagi testimoni lain yang saya tidak letak di sini tapi boleh dirujuk dalam website kami. Ya, secara klinikal ia sudah terbukti berkesan untuk ratusan ribu pesakit gastrik seluruh dunia. Ia dan bagi membuktikan keyakinan kami dengan produk ini, saya akan sertakan jaminan wang. Jika anda rasa AGP tak membantu anda langsung, anda boleh tuntut wang kembali 100%. Anda cuma perlu kembalikan baki sachet produk yang masih belum digunakan. Okey, kalau dah bersedia untuk cuba, cara pembeliannya amat mudah.